Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini kita bersambung bacaan kita dari surah Al-Imran. Kita mula dari surah 52 ayat yang ke-16 dari surah 52 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ
والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekali lagi kita merafa'kan setinggi puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik dan penguasa serta pentadbir sekalian yang wujud di alam semesta. Dialah Allah yang maha agung, yang darinya kita datang, kepadanya kita kembali, dan dialah Allah yang maha memelihara dan maha merahmati. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, kita dari surah Ali Imran semalam kita berhenti terjemahan pada ayat yang ketiga. Jadi kita sambung hari ini pada ayat yang keempat, muka surat 50, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut min qablu hudal lin-nasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Okay. Maksudnya Allah lah yang telah menurunkan sebelum Al-Quran, yakni sebelum Al-Quran diturunkan. Ini berkait dengan ayat yang sebelumnya, di mana Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil sebelum turunnya Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah kitab yang terbaiklah, yang menghimpunkan segala kebaikan-kebaikan atau menghimpunkan segala kebaikan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu.
Wa anzalal furqan, dan dia juga menurunkan al-furqan. Al-furqan ni salah satu daripada nama Quran jugalah, kerana dengan Al-Quran kita boleh membezakan Al-Furqan dengan Al-Faruq daripada perkataan root word yang sama. Siapakah dia yang digelar sebagai Al-Faruq? Umar. Kenapa dia digelar Al-Faruq? Sebab dengan Islamnya dia membezakan antara yang hak dan batil. Dulu orang Islam takut-takut, bila Islam tu Umar, orang dah mula keluarkan keislaman mereka, sehingga nampaklah jelas mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Jadi Umar digelar Al-Faruq, yang membezakan, dan dia menegakkan kebenaran, menghapuskan kebatilan. Jadi dari root word yang sama, Faraqa ni Al-Furqan. Al-Furqan ni Quran. Kenapa digelar Al-Furqan? Kerana Al-Quran lah ia juga yang membezakan, Al-Quran lah yang membezakan kebenaran dengan kebatilan. Hak mana betul, hak mana salah, Quran lah pemutusnya, pembezanya. Yang mana Allah suka, yang mana Allah Ta'ala tak suka, dalam Quran lah dia boleh bagi tahu. Sebab itu kita kembali kepada Al-Quran, supaya Quran menjadi petunjuk bagi kita dan boleh membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Antara hak dan juga batil. Karena itu kita dalam hati ni, semalam saya dalam tazkirah di Tarawih semalam, kita cerita tentang kenikmatan dalam ibadah. Kenikmatan dalam ibadah ni, ada orang suka buat ibadat bila tempat dia cantik. Semayang mana semalam? Dia kata, dia semayang di masjid, masjid wilayah, cantik tempat dia. Ada orang suka disebabkan mungkin bacaan imam dia sedap. Kenapa solat tu? Sebab imam dia sedap. Ada orang kenapa pergi situ? Sebab semalam menu dia nasi kambing. Jadi pergi. Tapi semalam ada seorang jemaah tu, saya jumpa dia. Dia kata, Ustaz, tak tahu nak pergi mana. Dia ni sebelum buka puasa, dia duduk-duduk berdoa, dia nak baca Quran. Dia nak waktu antara dia dengan Allah tu, ada waktu dia bersendiri dan bermunajat. Sebelum buka puasa kan waktu tu doa mustajab. Jadi dia kata dia pergi situ, orang duduk tahlil kuat-kuat. Pergi sini, orang duduk tahlil kuat-kuat, dia kata. Jadi tak jumpa mana tempat dia lagi. Saya pun kata, jom mari kita pergi semayang. Dia pergi semayang lah tempat. Kita semayang semalam, tempat tak ramai orang, tak ada lagi bising tu. Tapi satu lagi dia kata, kita nak cari tempat yang boleh kita buat ibadat seperti mana yang kita belajar. Ini antara bentuk kenikmatan. Bukan sebagaimana kita belajar tak. Kita boleh tahu mana yang Nabi SAW buat dan mana yang bukan. Ada orang dia suka solat rakaatnya 8. Ada orang dia suka solat yang rakaatnya 20. Kita kata dalam masalah tu tak ada masalah. 8 pun sunnah mengikut perbuatan Nabi, 20 pun tak ada masalah, sebab Nabi tidak menghadkan bilangan salat malam. Cuma ada satu hadis yang Nabi SAW sebut, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, fa innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat dengan imam sampai imam tu habis, maka ditulis baginya pahala seperti menghidupkan sepenuh malam. Jadi dia nak salat 8, lalu dia pergi sembahyang belakang imam 20, dapat tak fadilat tu? Tak dapatlah, sebab dia keluar dulu daripada imam.
fadilat tersebut dia balik habis solat bersama dengan imam. Jadi sebab tu sebahagian ataupun kefahaman kita berdasarkan hadis tu, siapa yang nak solat 8, dia pergilah belakang imam 8, siap sekali dengan imam. Siapa yang solat 20, dia pergilah belakang imam 20, dapatlah fadilat dia tu. Yang kita tak nak, dia pergi solat 8 di belakang imam 20. Imam baru habis 8, dia pun belah kosong, tinggal 2 sah di masjid dia. Dapat tak fadilat tu? Rugi. Jadi sebab tu kalau saya kita lebih ambil yang ringan. Ambil yang ringan 8 bagi contoh. Siapa yang nak tambah, lepas tu dia stay. Contohlah imam habis kat tu lah, apa nak tambah dia tambah lah. Kalau dia macam tu, semua akan dapat fadilat. Betul tak? Orang ni dapat fadilat solat dengan imam sampai habis, yang 20 pun dapat solat fadilat sampai imam sampai habis. Lepas tu dia tambah lagi lepas daripada tu. Sebab kita nak apa yang kita buat ni bagi termaktub sesuai dengan petunjuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang saya duk tengok, kadang-kadang amalan berselawat di antara ruang-ruang salat. Selawat tu tak salah tau. Nak selawat pun boleh, nak baca Quran pun boleh. Antara celah-celah salat tu nama dia tarawih. Kita boleh baca Quran, kita boleh selawat, kita boleh bersedekah, kita boleh pergi minum air, kita boleh buat macam-macam. Tidak ada satu amalan khas yang mesti kita buat macam tu antara celah-celah rakaat. Sebab namanya tarawih. Cuma bila dok tengok sifat kadang-kadang selawat sebahagian daripada orang ni, bila dok jerit dalam selawat dia, Assalamualaikum, kita terfikir, apakah itu bentuk selawat yang Nabi SAW nak dengar daripada umatnya? Tu tak lagi dalam bab majlis selawatan yang joget-joget. Apakah itu selawat yang Nabi nak tengok dari umatnya? Atau yang lebih utama lagi, apakah itu selawat yang Allah Subhanahu Wa Taala redha? Jadi di sinilah akhirnya kita membina ketenangan ibadat. Apa yang menyebabkan kita tenang dan seronok dalam ibadat ialah bila kita buat sesuatu ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak seronok buat. Pasal apa? Sebab aku tahu dan aku belajar inilah yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketenangan yang kita nak cari dalam ibadat kita. Dan yang membezakan hak mana betul yang mana salah adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh kerana itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, inilah salah satu daripada fungsi turunnya Quran, nak menjadikan kita boleh beza mana yang Allah Ta'ala suka dan kita boleh beza mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka. Bila kita kembali kepada sunnah Nabi, kita tahu mana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan mana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Jadi beribadahlah kepada Allah mengikut panduan dan petunjuk dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sambungan ayat, innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa, yakni kepada orang-orang yang bersalah. Jadi siapa yang beriman dengan Quran, alhamdulillah. Siapa yang kufur kepada Quran,
maka mereka akan menerima azab yang pedih. Dan Allah tu lagi berhak membalas dengan azab seksa. Lagi berhak membalas dengan azab seksa. Sebab tu dosa ni paling besar sekali kekufuran. Judi salah dah. Minum arak dosa besar. Zina pun besar dosa dia. Minum arak besar. Besarlah kau dosa tu. Tapi tidak sebesar kufur kepada Allah. Kalau nilai kebaikan kita tengok, ukurlah neraca yang paling utama adalah neraca iman. Kalau dia baik setara mana pun akhlak, tapi dia tak beriman kepada Allah, di sisi Allah orang ni bukan orang baik. Kalau dia beriman kepada Allah, kemudian adalah kekurangan dia sikit-sikit dari sudut akhlak dan moral, orang ni juga Allah Ta'ala tak berapa suka, tapi masih ada ruang untuk Allah ampunkan dosanya kerana dia beriman kepada Allah. Okay? Allah tak suka juga orang buat maksiat, tapi bila beriman kepada Allah, ada ruang untuk Allah ampunkan dosa. Adapun kufur kepada Allah, dia ni memang buruk dosa, dan syirik kepada Allah adalah dosa yang tidak akan diampunkan. Sebab tu dalam Ramadan ambil peringatan bagi mereka yang solat, bagi mereka yang puasa tapi tak solat. Kita bimbang satu keadaan puasa mereka tidak diterima oleh Allah. Lebih dahsyat lagi kalau tak solat secara total tu, mereka keluar daripada agama dan termasuk di kalangan orang yang kufur. Ayat yang seterusnya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa fis sama' huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi darinya. Innallah la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak tersembunyi atasnya sesuatu pun, fil ardi, di bumi, dan juga di langit. Yani Allah ni dia tahu segala yang gaib. Di langit pun dia tahu, di bumi pun dia tahu. Ada tak sesuatu yang terlepas dari ilmu pengetahuan Allah? Jawapan dia tak ada. Kerana Allah yang berkata, sesungguhnya tiada tersembunyi dari ilmu Allah sesuatu pun, baik di langit, baik di bumi. Inilah Allah yang maha berkuasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baik, dalam tafsir disebut itulah yang maha mencipta dan berhak mendapatkan penyembahan dari hamba-hambanya, dan tidak dipersekutukannya dengan sesuatu. Ini antara bentuk yang kita kata panggil Allah sebut tentang rububiyahnya, kemudian Allah sebut tentang uluhiyahnya. Faham? Yang kita panggil tauhid 3 serangkai. Tauhid 3. Ramai juga orang tak suka. Pernah tak kita dengar orang tak suka kepada pembahagian tauhid kepada 3? Pernah dengar? Ada orang tak suka. Dia kata
tauhid, pembahagian tauhid kepada tiga ni sama seperti pembahagian Kristian kepada tiga Tuhan, Trinity. Ada dia kata macam tu. Kita kata itu adalah misleading. Ayat lah ni, misleading. Tak sama. Tauhid tiga dengan Trinity tak sama. Siapa yang kata sama, dia telah misleading. Dia telah bawa kepada kefahaman yang salah, luar daripada tajuk. Trinity yang ada pada Kristian, mereka kata Nabi Isa anak Tuhan, dan Ruh Al-Qudus, Holy Spirit, salah satu daripada Tuhan. Jadi Tuhan tu ada tiga entiti: Godfather, Holy Spirit, dan Jesus, Nabi Isa. Tiga tu adalah satu, satu tu adalah tiga. Tu kata Kristian. Jadi ada tiga entiti yang berbeza, tapi digabungkan jadi satu. Kerana mereka nak sangat kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Kita orang Islam, kita tolaklah Trinity tu. Iman kita hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Habis tu tauhid tiga tu semuanya berkaitan dengan Allah semata-mata. Tidak ada kaitan dengan selain Allah. Cuma tiga konsep dalam mentauhidkan Allah berdasarkan ayat-ayat Allah. Konsep yang pertama, tauhid rububiyah. Maksud rububiyah, tauhid mengimani Allah yang maha berkuasa, dan tiada yang berkuasa mencipta, mentadbir, mengurus, mentakdir, menentukan ajal, memberi rezeki, memberikan zuriat, memberikan jodoh, memberikan kesihatan, menyembuhkan. Tidak ada yang berkuasa dengan kuasa ketuhanan melainkan Allah. Nama dia rububiyah. Setelah daripada rububiyah tu, kita mengimani bahawa yang berkuasa mencipta, mentadbir, mentakdir inilah yang juga berhak satu-satunya untuk disembah. Dia punya sequel dia. Daripada mencipta, ini kekuasaan dalam mencipta dan menguruskan alam ni milik siapa? Allah. Pergi kepada tahap yang kedua, dah kita akui dialah yang mencipta, maka janganlah sembah sesuatu selain dia, sebab dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Nama dia uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat ialah tauhid yang mengajar kita walaupun banyak nama, Tuhan ni satu je. Dan dengan nama-nama itulah kita seru dan panggil dia. Kita boleh panggil dengan mana-mana nama, kerana semua nama walaupun 99 nama, dia hanya kembali Tuhan yang satu, yang esa ni tidak ada tandingan baginya. Dan dia juga memiliki sifat-sifat yang mana sifatnya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas. Daripada mana? Kalau kita perhati ayat Quran, semuanya bawa kita kepada benda-benda ni. Cuba tengok ayat kita, ayat Quran. Pertama Allah Ta'ala sebut, Allah dialah daripada ayat yang pertama, daripada ayat yang kedua, Allah ni dialah yang hidup dan kekal. Ini nama dan sifat dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Bahkan dialah yang menurunkan Al-Quran, dan dia tidak tersembunyi baginya sesuatu pun di langit dan di bumi. Kekuasaan, dia sebut kekuasaan dia. Dan dialah yang juga membentukkan rupa paras kamu dalam rahim ibu kamu. Kekuasaannya lagi.
Setelah dia cerita bagaimana kekuasaannya, lalu ayat ni kata la ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Nampak tak? Bila dia cerita kekuasaan, sekuan daripada kekuasaan itu ialah hak dia satu-satunya untuk disembah. Kalau kita tengok ayat Quran, semua ajak kepada dia. Jadi tauhid 3 serangkai itu bukan orang lain buat saja-saja, tak. Dia adalah rentetan istinbat daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tanya mana dalil tauhid 3, mana dalil tauhid 3, jawapan dia istiqra'. Istiqra' ni maksud apa? Setelah dibaca seluruh ayat-ayat Quran, setelah disebut seluruh atau banyak daripada hadis-hadis Nabi, maka kesimpulan daripada semua tu Allah nak suruh kita mengesakan dia dalam 3 perkara. Pertama, esanya Allah pada kekuasaannya yang kita panggil rububiyah. Yang kedua, esanya Allah dari sudut hak penyembahan kepadanya yang kita panggil uluhiyah. Dan yang ketiga, esanya Allah pada nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Jadi ini dia panggil dalil istiqra'. Istiqra' ni makna setelah dibaca semua. Kalau kita baca Quran, kita akan dapati inilah sekuannya. Kita tengok surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cerita tentang dia ni pemilik penguasa sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Nama dia Ar-Rahman dan nama dia Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha pemurah atau yang maha mengasihani. Maliki Yaumiddin. Dialah pemiliknya hari kebangkitan. Ini semuanya cerita kekuasaan rububiyah. Mari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nampak tak? Tauhid dari sudut penyembahan. Ada nama dia, ada kekuasaan dia. Setelah disebut dua ni, maka dialah yang berhak dengan penyembahan kita kepadanya. Surah Al-Fatihah cerita lagu. Buka pula surah An-Nas ayat terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Rabb, Tuhan kepada manusia. Sama dengan Rabbil Alamin dalam surah Fatihah. Dalam surah An-Nas, Rabbin nas. Lepas tu Malikin nas. Malikin nas, raja. Sama dengan Maliki Yaumiddin. Mari ilahin nas, Tuhannya yang berhak untuk disembah oleh manusia. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada kalimah Rabbin nas, Rabb rububiyah. Malikin nas, salah satu daripada nama-nama Allah Al-Malik. Ilahin nas ialah uluhiyah. Jadi tauhid 3 serangkai ni, walaupun orang tak suka, ikut dia lah tak suka. Tapi bukan kita nak bertahan sebab 3 ke 4 ke 5. Tak, kita bertahan sebab inilah yang Allah tunjukkan kepada kita dalam Quran. Surah Ali Imran bila kita baca, Allah Ta'ala sebut huwallazi yusawwirukum. Sebelum betul, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah ni tidak tersembunyi daripadanya sesuatu pun di langit dan sesuatu pun di bumi. Kekuasaan sebut rububiyah dia. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk dan menciptakan kamu dalam rahim ibu bagaimana sahaja yang dia kehendaki. Kekuasaan dia. Lalu ditutup ayat la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah
melainkan dia. Dia tu siapa? Al-Azizul Hakim, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada namanya, ada sifatnya. Ini kita berdalil istiqra. Kita bukan nak balah dengan orang, tak ada guna kita nak balah dengan orang. Biarlah dia mau nak balah, kita tak nak balah. Kita nak mencari redha dari Allah yang Maha Esa. Kalau inilah yang Allah maksudkan dalam Quran, dan kalau inilah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, maka inilah yang kita nak pegang dalam dan semat dalam hati kita sampailah hari kita kembali bertemu dengan Allah yang Maha Esa. Kita bukan nak benda lain, kita nak semoga Allah merahmati kita. Supaya bila Allah Ta'ala tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, kita boleh jawab Allah. Bila Allah Ta'ala tanya, wa ma dinuka, apa agama kamu, kita boleh jawab Islam. Islam versi mana? Dia tanya lagi, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu yang kamu ikut Islam dia? Jawab dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jawab tu je. Kalau tiba-tiba kita ikut lain, sembah semua Allah dah, tapi lain daripada syariat Nabi Muhammad, nak jawab macam mana? Man rabbuka, jawab Allah. Wa ma dinuka, Islam. Wa man nabiyuka, mu ikut Nabi mana? Nak jawab ikut Nabi Muhammad, tapi tak boleh nak jawab sebab dalam amalan hidup ni dia tak ikut orang Nabi ajar. Katakan sampai hari akhirat orang lain boleh minum air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak pergi minum tak boleh. Dihalang oleh malaikat. Bila ditanya, kerana dia telah menokok nambah dan memodifikasi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita bukan nak bergaduh, biarlah orang nak gaduh ikut dia. Tapi kita nak, macam saya kata tadi, ketenangan ibadat ni bila kita tahu mana yang Nabi buat. Begitu juga hati ni tenang bila kita tahu mana kebenaran yang Allah kehendaki. Jadi dalil ni, dalil, orang kata dalil, petunjuk ni bukan tujuan nak bergaduh. Dalil ni nombor satu sekali untuk kita. Oh, kalau orang kata sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil, kita agama ni tak payah pakai dalil, ikutmu. Mengikutmu. Kalau ikut Tok Guru ni Aziz, hak tak payah pakai dalil ni, lembu kubah. Suri kanan, nampak. Gi, nampak. Gi kanan. Lembu tak tanya, apa kena gi kanan? Ambak pula pergi ki. Lembu pergi ki. Dia tak tanya apa pergi ki. Kok Tuhan dia nak pergi ke mana pun. Tapi manusia ni dia cerdik. Ada akal. Bila tanya buat macam ni, dia akan tanya, kenapa kita kena buat macam tu? Dalil ni hujah untuk kita dapat ketenangan dan keyakinan bahawa yang kita buat ni adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita pun tenang. Ada orang ni main nak ajak orang salat tarawih. Mau malam pertama tarawih begini fadilah dia. Malam kedua tarawih begini fadilah dia. Malam ketiga tarawih begitu pula fadilahnya. Bila kita cek hadis palsu, kita tak perlu kepada hadis palsu untuk mendapat ketenangan dalam ibadat. Cukup hadis Nabi SAW kata, siapa berqiyam di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Kita berasa alhamdulillah, tenang. Rasa apa? Itu hak benar, hak palsu kita tak nak. Sebab kalau kita percaya pada yang palsu, sampai akhirat tak ada. Scammer. Dia scammer suka. Oh, dia begini lah begini. Awak ikut dengan saya. Oh, kita investment begini. Masuk duit 10, dapat keluar 100. Masuk duit 100, dapat keluar 1000. Masuk duit 1000, keluar 1 juta. Awak nak mana? Pilih investment mana? Oh, saya nak 1 juta untung.
letak duit 1,000. Cukup bulan dengan orang pakai dengan modal-modal pun hilang. Scammer, benda tu tak ada pun. Dalam agama, hadis palsu ni scam. Setakat scam saja tak apa, dia dosa besar lagi kerana berdusta atas nama Allah dan Rasul. Jadi sebab itu semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan kita carilah kebenaran berpandu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan dia bukan lain, melainkan kita nak yakin dalam ibadah yang kita buat ni termasuk dalam redha Allah dan juga sunnah ataupun petunjuk dari Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.